Start lah. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tak payahlah formal Okay, so hari ni kita nak share untuk step MIE expert untuk jadi MIE expert. Okay, so kita minta Ustaz Nordin ke Ustaz Aziman ke tolong baca doa. Mana Ustaz Nordin? Ustaz Nordin baca doa Ustaz Nordin. Nordin, capital teacher. Ustaz Wan je lah senang. Mana Ustaz Nordin ni? Dah hilang dah? Senyap Nordin. Aman baca nama ni. Sis sendiri lah kan. Okay, lagi. Tidak semua. Nordin cakap doa. Jelas semua budak baca doa. Kita baca Al-Fatihah lah Bismillahirrahmanirrahim. Amy jajak saya baca doa ni Boleh. Bagus main. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal junun wal juzami wa min sayyi'il asqam. Allahumma arhamna hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah pertemuan ini pertemuan yang dirahmati dan perpisahan selepasnya adalah perpisahan yang terhindar daripada segala maksiat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar walhamdulillahirabbil alamin. Okay, terima kasih Ustaz Aziman. Alright. Okay, sebelum saya start, saya nak tahu dulu ada tak di kalangan kita yang belum pernah buka lagi Microsoft Educator Center? Boleh angkat tangan. Saya boleh nampak. Raise your hand. Situ. Ada tak yang still tak buka? Okay, Kak Farah, Kak Fiza. Okay, lagi tak? Okay, Syikin. Kalau ada ni, TPKA sekali. Okay, sekarang ni kita nak TPKA pun terus jadi Microsoft Certified. Jadi kalau dia tak sampai MIE, kita jadi Microsoft Certified Educator. Macam-macam Tak ada, senang je. Aku boleh bagi terus lepas ni. Okay, so sekarang kita akan bermula daripada awal lah. Saya akan tunjukkan step by step. Okay, siapa yang, Kak Farah boleh turun tangan. Okay. Siapa yang tak pernah buka lagi, kita akan tengok satu-satu daripada mula. Siapa yang dah pernah buka. Don tu dia nampak macam tak pernah buka, tapi sebenarnya dia dah banyak batch. Okay, dia dah banyak. Saya dah tengok dah transkrip dia, memang dia dah mula dah sebenarnya. So tak apalah dia lambat sikit. Alright, so basically ini adalah Amy boleh tengok transkrip online tak, dia tunjuk. Dia tunjuk dia ni. Saya tak boleh tengok. Okay, ni saya nak cakap awal-awal. Ini saya punya slide ni saya pinjam daripada Cikgu Hafiz. Okay, cikgu ni cikgu MIE juga. Okay, dia adalah batch sebelum saya yang pergi ke Budapest. Okay, sebelum saya Budapest, lepas tu Canada. So ni Cikgu Hafiz ni cikgu Tawau dulu, rasanya Zul kenal dia. Okay, so ini adalah slide dia lah sebab kita pinjam je slide dia. Okay, so basically MIE expert ni rasanya macam dia sebenarnya dulu dia terbuka hanya untuk cikgu yang mengajar K12 je. Tapi sekarang cikgu-cikgu yang mengajar KPM, college mengajar matrik sekarang dah terbuka dah semua. Okay, dia dah boleh dah jadi. Okay, so kita sebenarnya ke arah K12 tu apa Ami? K12 tu pelajar yang umur dia lingkungan macam pelajar kita dan pelajar sekolah rendah. Pelajar sekolah lah. Tapi kalau dia mengajar dekat U, kita tak panggil dia K12. Dia umur dia. Okay, so kita ni memang mengajar K12 lah. Nanti saya tunjuk step by step macam mana. Setiap phase tu macam mana. Alright. Okay. So ni sebenarnya ini adalah road to Microsoft. Kalau terlalu cepat bagi tahu Okay, ini adalah basically ini adalah perjalanan kita untuk menjadi MIE expert lah. Okay, to be honest. Kau cakap slow sikit boleh tak? Weh, kenapa? Laju ke? Kau macam semput. Kau cakap slow sikit boleh tak? Macam lari apa kan? Semput ni sebab berat badan. Okay, sebenarnya kan nak bagi tahulah dekat cikgu-cikgu kat semua sebenarnya to be honest
tahun ni sebenarnya dia punya nomination tu nampak macam susah tapi lebih senang sebenarnya. Sebab saya cakap tahun-tahun lepas kan kita kena buat sway ataupun video yang kita kena jawab semua soalan tu. Tapi kali ni sebenarnya apa yang saya rasa benda tu sangat memudahkan kita boleh mengarang dalam bahasa Melayu. Which is saya rasa benda tu sangat membantu. Especially macam kita yang tak berapa nak fluent untuk menulis. Sebab bercakap dengan menulis ni tak sama. Sebab apa tahu? Sebab sekarang ni dia ada 3 phase tau. Tapi bukan bermakna phase 1, phase 2, phase 3 ni kita isi satu-satu. Tak, kita hantar sekali arung semua. Okay, tapi nanti kita tengok. Okay, apa phase 1, apa phase 2, apa phase 3. Okay, yang pertama sekali, sebab tu saya kata kalau boleh ada cikgu-cikgu nak TOT terus ni, ada device yang lain. So that kita boleh tengok terus. Okay, so apa pun sebelum kita nak start dengan MIE nomination ni, cikgu-cikgu kena ada account dulu di Microsoft Educator Center. Okay, so kita boleh guna email Mara instead of guna email Gemencih. Sebenarnya tak ada isu pun nak guna email mana. Even Gmail pun kita boleh guna. Gmail ke personal account pun boleh. Kalau macam cikgu KPM, dia lebih suka guna email email yang sendiri. Email Gmail ke apa. Sebab apa tahu? Sebab nanti dia takut macam dia dah tak kerja ke apa. Macam kita lah juga sebenarnya. Tapi insyaAllah lah. So saya rasa email Mara ni tak ada masalah. Okay, so kita akan tengok dulu macam mana kita nak buka Microsoft Educator Center. Saya akan tunjuk one by one. Okay, untuk yang tak biasa. Okay, lepas tu, to be MIE expert. Okay, kita kena completekan 2 hours courses and passing the quiz on any course offer in the MEC. Ini yang kita kena buat. Tetapi, okay, lepas habis complete kursus ni, saya akan bagi satu kod untuk cikgu-cikgu redeem. So, siapa yang tak pernah masuk MEC, okay, tak pernah ada ambil apa-apa course lagi. So, bila dia redeem ni, redeem code yang saya bagi ni, dia boleh dapat 2 hours courses ni. Okay, so dapat point kat situ lah. So, maksudnya dia terus boleh dapat MIE certified tu. Okay, tapi but still sebenarnya dia kata masa kita bagi talk tu dia kena ada berapa badges Siapa dengar hari tu? Minimum. Berapa? 21 tak? 21 ke 20? Okay, ni saya akan tunjuk macam mana dapat badges ni. Sebenarnya dia tak susah pun. Okay, kita macam nampak macam susah tapi sebenarnya tak susah. Okay, lepas tu baru kita akan pergi tengok self nomination. Okay, kita dah tengok MEC. Lepas tu baru kita akan pergi tengok nomination dia. Okay. Alright. So, siapa yang ada device lain tu, siapa yang tak biasa lagi buka Microsoft Educator Center, okay, kita boleh terus start lah. Dengar lah pula. Okay, sekejap kita buka incognito window dulu. Okay, so cari je dekat sini Microsoft Educator Center. Okay, alright. So, ini ambil Microsoft Educator Center. So, ini adalah paparan dia. Okay, sebenarnya apa itu Microsoft Educator Center? Dia sebenarnya adalah kita nak meningkatkan kita punya pembelajaran kendiri sebenarnya. Okay, so lagilah di zaman-zaman COVID ni yang kita memang tak boleh nak pergi kursus ke apa. Sebenarnya bila kita buka Microsoft Educator Center ni, kita boleh ambil course secara online. Okay, dan kita dapat badges dan kita dapat certificate, which is certificate tu international, which is kalau ikutlah kita taklah kot macam banyak cikgu-cikgu dia nak sijil. So kat sini kita boleh dapat sijil tu secara online sahaja. So macam rugilah kalau cikgu-cikgu tak buka Microsoft Educator Center sebab dia free. Okay, free. So siapa tak ada account ni pun boleh. Alright, so yang ini kita guna account yang macam ni sebab dah sign up kan. Dah sign up. Kalau yang belum, sign up dulu. Gunakan email yang macam ni lah, email Mara. Sebenarnya tak ada masalah email Gemencih apa, cuma kita pindah, email tu dah tak ada nanti. So better kita guna email yang Mara ataupun personal. Okay, alright. So ini akan ada nampak paparan begini. Okay,
Microsoft Educator Center. Okay, dekat hujung ni ada muka kita kat sini. Alright, okay, so dekat sini Microsoft punya education punya program ni sebenarnya dia ada beberapa. Okay, dia ada MIE, yang kita tahu MIE je kan. Sebenarnya dia ada Student Teacher Education Program. Kita ada Showcase School. Sebenarnya kita ni dah dirisik-risik untuk di-training menjadi Showcase School. Okay, Showcase School ni sekarang banyak dia punya benefit. That's why lah macam TPKA ni suruh juga ada MIE, meramaikan MIE. Sebab syarat dia memang kena ada beberapa MIE lah sebenarnya. Okay, dan kita memang menggunakan Microsoft ni sekarang ni. So kalau Showcase School program ni dia lebih pada pengurusan lah. Alright, okay, lepas tu kita ada Global Training Partners, tapi yang hari ni saya just nak fokuskan pada program MIE sahaja. Okay, so ini adalah program-program MIE untuk educators. Okay, so yang ini kalau macam saya kata tadi, kita requirements dekat MIE ni sikit je. Okay, complete 2 hours of training, join the Microsoft Educator Center. Itu je. So kejap lagi yang tak pernah buka memang akan dapat terus jadi MIE. Kalau habis complete course ni, saya akan bagi point. Okay, lepas tu kita boleh redeemkan achievement code kat sini. So boleh dapat. Alright. Okay, so lepas tu kan sebenarnya yang ini yang kita nak tengok hari ni, MIE Expert. Tapi sebenarnya ada satu lagi program yang kita panggil MIE Trainer. Dan trainer tak semestinya MIE Expert. Okay, tapi selalunya MIE Expert ni pun tak semua pun trainer. Ada macam, ada cikgu-cikgu daripada college, dia tak boleh jadi expert kan sebelum ni, dia jadi trainer. Trainer ni dia macam train orang pasal Microsoft, and then dia akan jadi MIE trainer. Okay, cumanya dia tak susah sangat lah sebenarnya. Tapi yang ini nantilah kita buat program lain kali. Okay, so hari ni kita nak tengok yang MIE Expert. Okay, so macam mana nak requirement dia? Inilah dia, become a MIE by completing 2 hours of training. Okay, complete the self-nomination. So self-nomination ni yang kita nak pergi kejap lagi. Alright, okay, so dekat dalam ni kita ada training. Okay, kita ada lesson plan. Okay, training ni kita ada courses dengan learning path. Untuk cikgu-cikgu yang tak biasa dengan Microsoft Educator Center, maksudnya tak biasa, tak pernah buka, saya cadangkan untuk ambil course yang kita dah biasa guna. Okay, kita ambil difficulty ni, kita ambil beginner je. Okay, sebabnya kadang-kadang dia punya quiz-quiz tu senang je. Maksudnya benda yang kita dah biasa macam Word, PowerPoint. So dekat sini dia macam satu course yang kita kena baca. And then kalau boleh go through. And the last part is kita akan dapat quiz. Kita dapat badges dan certificate. Itu sahaja. So macam boleh cari kat sini. Dan kita boleh tengok kita nak tengok apa. Okay, yang kita dah complete. Okay, ni yang kita start lagi. Subjek ni kita boleh pilih ikut subjek. Okay, tapi kalau macam course-course dalam ni, benda yang senang je. Contohnya macam PowerPoint. Kita dah biasa guna. Microsoft Teams lagilah, dah terror. So benda-benda soalan-soalan dia soalan yang simple, dan jangan risau bila kalau kita tak lepas, kita boleh repeat balik. Okay, dan memang dia akan bagi kita lepas lah sebenarnya untuk menolong. Okay, so kalau boleh dapatkan badges ni, kumpul yang paling senang dulu. Okay, cari yang senang-senang. Okay, ada satu course dekat sini, 21st century, macam untuk course untuk jadi MIE ni sebenarnya ada satu course yang 21st century learning ni. Okay, so yang ini sebenarnya kalau boleh cikgu-cikgu ambil lah. Okay, sebabnya tengok jap. Okay, yang sebabnya ini yang penting untuk kita nak buat kita punya hack lesson plan nanti. Okay, yang ini kalau kita tengok dekat apa beza courses dengan learning path. Okay, kalau courses dia satu course. Okay, maksudnya satu batch. Tapi kalau dalam learning path, okay, dalam learning path dia ada beberapa course dalam tu. Okay, mungkin 10 ataupun lebih, ataupun ada 5-6 je. Okay, tapi dalam tu maksudnya ada banyak course, so banyaklah batch. Maksudnya kalau ada tak kat sini 21st century. Okay, kalau dekat sini dia macam jadi satu path tau untuk kita. Ni So dalam ni
ada sebanyak batch. Ada banyak batch dalam ni. So kita nak complete kan. Kita boleh cari terus ni. Saya dah complete hari tu. Ni complete. Okay, so dalam ni nampak. Ini batch-batch yang di offer kat dalam Learning Path 21st Century Learning. So yang ini yang agak penting lah sebenarnya. Okay, ada berapa ni? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Beberapa lah. Okay, dan kita boleh retake pun course ni, tak ada masalah. So inilah batch yang kita dapat. Okay, dan batch ni kita boleh tengok sertifikat dia pun boleh. Kita boleh ambil sertifikat dia, boleh print. Okay, so macam rugilah kalau tak gunakan untuk Microsoft Educator Center ni. Okay, so memang lesson plan pun banyak. Kita boleh tengok tak habis sebenarnya. Okay, macam terlalu banyak sebab course dalam ni macam dia sentiasa update. Okay, so kalau tengok dekat sini. Okay, ni kita boleh tengok profile kita. So maksudnya kita boleh tengok kita punya achievement. Okay, so yang ini yang nanti kita kena download dan letakkan link dekat dalam nomination nanti. Okay, so yang ini tak payah tengok lah. Saya memang daripada 2016. Okay, so yang ini kita ambil yang minimum pun tak apa. Maksudnya cukuplah sekadar 20 lebih. Sebab dia nak dapat dia memang senang je. Okay, cuba dulu tengok. Jadi kan sambil kita main phone, kita scroll pun kita boleh buat. Okay, maksudnya macam tak adalah nak kena duduk, menghadap, duduk kat kursi, nak concentrate tak payah. Okay, saya buat pun sambil-sambil tu pun boleh. Okay. Alright, okay, setakat ni ada soalan tak untuk Microsoft? Ni, apa dia? Sambil masak. Sambil masak, ambil tidur anak. So macam ni lesson plan tu apa Mi? Apa dia? Lesson plan ni sebenarnya dia nak bagi contoh kat kita. Maksudnya kalau kita nak buat pembelajaran kita kan. Okay, kalau hacking yang ada kaitan dengan STEM. So kat sini ada banyak contoh lesson plan yang kita boleh ikut sebenarnya. Tu je. Okay, ada apa tak lagi pasal Microsoft Educator Center sebelum kita pergi dekat seterusnya punya step? Lesson plan ni kita tak payah buat lah. Belum masuk lagi. Ni bocor Microsoft Educator Center. Kenalah buat. Okay, tapi yang dalam Microsoft Educator Center ni, yang lesson plan dekat sini ni adalah contoh je. Okay, contoh kalau kita nak buat kita punya lesson berpandukan daripada apa yang dia bagi ni. Kalau ada lebih kurang, so kita boleh ikut. Dia macam cadangan je lah. Okay, untuk Kak Farah, Kak Fiza, Syikin, okay tak? Okay. Okay Kalau okay. Boleh Boleh ikut Okay, insyaAllah. Alright, okay. So kalau boleh kita nak move to the next one lah. Okay. Okay, yang ini nanti saya akan bagi kod untuk redeem. Okay, alright. Kita nak tengok yang ni. Okay. So ini adalah nomination. Okay, saya harapkan selepas kita punya sesi hari ni benda ni clear dan cikgu-cikgu nampak macam mana kita nak isi. Okay, sebab benda ni kita boleh discuss. Okay, dia bukan nak buat seorang-seorang. Okay, sebenarnya dia mudah je, cuma kadang-kadang kita tak nampak jalan. Okay, so macam rugilah kalau kita tak grab. Okay, ada tempat yang sekolah dia satu sekolah apply. Okay, kita tak apa, kita jangan anggap benda beban, sebab benda ni kita memang guna. So kita tengok satu-satu. Alright? Okay, so sekarang kita dah berkenalan dengan Microsoft Educator Center. Okay, so sekarang daripada Microsoft Educator Center tu, okay, tadi mana tadi? Okay, lepas tu kita akan tengok dia punya nomination. Okay, sekejap salah buka. Okay ni, right. So yang ini kan, link ni, copy link address, saya letak dekat chat untuk siapa yang tak pernah buka. Tapi link ni boleh dapat dekat Microsoft Educator bahagian program tadi. Okay, so letak kat sini dulu. So nanti siapa-siapa nak buka bolehlah. Okay, so yang ini, okay, ni kita akan mulakan nak tengok macam mana kita nak buat nomination kita. Alright, okay, sama juga, okay, kita kena register, okay, guna email yang sama macam kita guna email tadi, okay, okay, so kat sini, okay, kita tekan,
Okay, ni sebab tu saya kata step dia kita kena tengok dulu Microsoft Educator Center tu, kita collect badge, kita jadi Microsoft Certified Educator dulu. Okay, so kalau yang tak ada, kita terus create account kat sini. Okay, link saya dah share. Okay, lepas tu, so yang ini adalah kita punya self nomination lah. Alright, so dekat sini kita boleh edit. Selagi kita tak hantar, kita memang boleh edit. Okay, kita boleh edit kita punya personal information. Yang ini semua tak ada masalah lah. Okay, boleh isi. Okay, school information. Cuma saya tak sure website. Sekarang dah ada website kan? Cuma hari tu tak ada. Jadi saya letak je Facebook. MRSM. Tapi kalau dah ada, kita boleh guna web lah. Boleh guna web Mara. Okay, lepas tu yang ini kan, yang ini kalau kita ajar K12, okay, dan kalau ajar sains boleh tick lah yang ni. Okay, so sebab kat sini kenapa dia banyak? Sebab ada yang macam admin, ada yang kerja pegawai dekat bahagian apa? Bahagian teknologi, okay, dan semuanya dia kat sini lah. Kalau macam kata kalau dia pegawai dekat PPD ke, ni lah, dia set ni education policy. So yang ni kita boleh boleh apa? Boleh edit lah. Okay, ini untuk kita punya contact information. So tak ada apa yang ni. Salah pula. Okay. Alright, so nanti kita akan terus ada nomination. Okay, lepas tu nanti tak payah setiap kali buka nak add tau. Okay, nanti dah ada dah bila kita completekan tadi kat sini. So nanti bila kita complete kat sini dia akan ada new nomination, terus create, and then di sinilah yang kita akan edit. Okay, kat sini kita akan edit. Tak payah tambah yang baru dan jangan save dulu. Okay, apa-apa kita save, jangan submit, kita save je dulu. Okay, so di sinilah kita ada apa nama dia? Phase 1, phase 2 dan phase 3. Okay, phase 1, phase 2 dan phase 3. Untuk phase 1 dan phase 2 sebenarnya benda tu dinilai oleh mesin. Maksudnya dia bukan orang. Okay, so sebab itulah bila kita complete phase 1, phase 2, phase 3, lepas tu kita hantar submit kita punya nomination. Lepas tu dalam masa 1 atau 2 hari, kita akan di-contact through email mengatakan kita dah lepas phase kedua. Okay, kita akan dapat email macam ni. Tadi ada seorang cikgu apa? Cikgu Azrul ni, dia dah dapat macam ni lah. Okay, so dia kata dia dah akan dinilai pada phase 3. Maksudnya dia punya phase 1 dan phase 2 dia dah dinilai lah. Okay, sebab dan untuk pengetahuan cikgu-cikgu, sekiranya kalau phase 1 dan phase 2 dalam masa sebelum 15 bulan ni, sebelum 8 Julai, tolong MIE lain kalau ada salah tolong betulkan. Fana, Haizat, kan, sebelum 8 Julai kita akan, katalah kalau kita tak lepas phase 1, phase 2, dia boleh suruh kita, macam mana, suruh kita ulang balik. Maksudnya ada masa untuk betulkan, untuk kita sampai ke phase 3 sebenarnya. Betul kan? Betul tak? Betul tak? Betul. Okay, alright. Okay, so untuk phase 1, soalan dia soalan about you je. Okay, benda yang simple. Okay, contohnya ni age student, subject, ni boleh isi terus lah. Okay, ni pasal student. Okay, yang ini kan, share the URL, your social handle. Okay, yang ini sebenarnya kalau tengok pada soalan, dia tak ada pun tanda star. Okay, star. Ni share the URL ni, maksudnya benda tu tak wajib. Okay, sekiranya kita tak ada, tak payah isilah. Okay, sekiranya contoh kalau Instagram kita untuk kita punya private je, bukan untuk diorang. So tak payahlah isi. Okay, yang ini LinkedIn. Okay, saya cadangkan cikgu-cikgu buat account LinkedIn. Okay, so dia banyak, Microsoft ni banyak dia LinkedIn ni kita just masuk macam kita punya resume je. Selalunya orang guna LinkedIn ni macam untuk dia punya dia punya professional development yang dia nak apa, untuk orang, kalau macam orang nak ambil dia bekerja macam tu kan. So orang akan tengok dia punya profile, dia punya background, dia punya recommendation daripada orang lain. Itu kegunaan LinkedIn. So nanti kalau tak biasa, buka account, cuba tengok LinkedIn dan boleh try sign in. Okay, janji kita ada account. So kalau cikgu ada TikTok pun boleh juga. Okay, and macam Cikgu Ustaz Nordin,
ada YouTube channel, so boleh je letak dekat sini. Okay, dan yang ini kalau kita tak ada blog tak payahlah. Okay, yang ini ada ni apa benda, kalau macam saya letak Worklet sebab saya gunakan Worklet. Okay, so Worklet profile saya kalau tak ada, tak apa, tak ada masalah. Okay, setakat ni ada masalah? Tak ada? Apa fungsi dia nak kita punya media sosial punya account? Sebenarnya benda ni dia just nak tengok kita punya professional development kita, macam mana kita influence orang je, which is di sini tak ada markah, maksudnya mungkin ada markah ekstra tapi macam dia tak adalah maksudnya tak cukup, so markah sikit, tidak. Okay, sebab phase 1 tidak. Phase 1 ni dia punya ni adalah about us. Okay, about cikgu. So macam tak ada masalah. Dia just macam nak intro kita je. Tu je. So macam kau tak letak tak apa, kalau letak pun tak apa. Sebab tu dia tak ada yang wajib kat sini. Tak ada yang macam perlu ada. Okay? Boleh? Boleh, insyaAllah. Boleh. Alright, okay. So seterusnya, siapa yang macam tak ada account Twitter, kalau boleh buatlah, sebabnya kebanyakan Twitter ni dia banyak macam sharing Microsoft ni di Twitter sebenarnya, dan sebenarnya daripada Twitter kita boleh connectkan ramai cikgu-cikgu daripada luar tau, kalau kita nak collaborate ke apa. Especially kalau subjek-subjek agama kan, banyak sangat cikgu-cikgu daripada belah-belah sana tau, belah-belah Arab ke apa ke, contohlah kalau kita nak bagi sharing ke. Sebenarnya macam kita boleh collaborate dengan diorang, sebab cikgu-cikgu di negara lain ni dia sangat aktif tau. So macam saya memang gunakan, kita boleh je ada Twitter untuk kita punya personal. Kalau macam saya lebih pada ada 2 account. Maksudnya satu macam personal kita. Okay, maksudnya kalau kan kita selalu nak apa-apa kat Twitter. Satu lagi adalah untuk education. Education tu memang saya akan publickan dan memang akan apa-apa saya akan share di Twitter sebenarnya. So sebenarnya banyak cikgu-cikgu pun share dekat Twitter juga. Okay, cikgu-cikgu di Malaysia. Okay, so macam apa-apa ni kita akan share kat Twitter tau. Macam ni saya buat sekarang, saya tengah-tengah explore dengan Flipgrid ni. Nanti saya cerita sebab ada juga soalan pasal Flipgrid. So memang orang daripada Flipgrid memang dia akan respon kita punya tweet. Okay, dia akan jawab tau. Macam ni kan. Bila kita share apa-apa, diorang daripada overseas ni memang akan respon dengan kita. Sebab diorang sangat into dengan Twitter ni, dia sangat aktif lah. So macam tak payahlah macam nak kena terus, semuanya kalau ada account boleh cuba buat macam tu. Okay, so macam Twitter banyak, Microsoft banyak share news dekat Twitter juga. Okay, alright. Okay, so ini device you use regularly ni ikutlah. Okay, mana-mana yang cikgu guna, tak ada kisah pun, tak adalah kalau kita letak Google Apps ke, kita letak MacBook ke apa ke, markah kita kurang, tidak Okay, so yang ini phase 1 ni tak ada masalah. Okay, so yang ni kalau macam kita ada edtech communities yang join lain, contohnya kita Google Certified Innovator ke, tapi sebab saya tak ada, jadi saya letak je lah Apple Teacher, walaupun kat sini dia paling tinggi dia ADE kan, macam tak sampai pula, so letak je lah, ikutlah, tak ada pun tak apa. Okay, tak ada masalah. Okay, alright, setakat ni boleh. Okay, ni kita baru dekat phase 1 phase 1. Okay, alright, dah. Boleh Boleh proceed? Boleh. Okay, kalau ada soalan, tanya je. Okay, kalau ada soalan boleh tanya je. Kalau saya pergi laju pun boleh cakap je. Okay, so tadi kita tengok Microsoft Educator Center. Okay, di sini ada soalan. Have you taken any coursework or earned any badges and trophies on Microsoft Learn? Microsoft Learn okay, kita buka je Microsoft Learn. Microsoft Learn ni, okay, yang ini dia macam lebih kurang sama macam Microsoft Educator Center. Tapi to be honest, sebenarnya Microsoft Learn ni lebih mudah. Lebih mudah untuk kita, kenapa blog ni? Okay, lebih mudah untuk kita, alamak dah blog dah pula. Okay, tak apa. Okay, untuk dapat badge. Okay, so dekat sini, sekejap kita buka dekat incognito window sekejap.
Okay, dekat sini dia macam Microsoft Educator Center. Dia ada path dia juga. Okay, tapi dia lebih mudah. Okay, so instead of kita cakap, kenapa blog ni? Aduh. Okay, instead of kita cakap tak pernah, okay, daripada jawapan ni, kan, kita cakap tak pernah no, better kita explore dulu. Sebab nak ambil masa explore ni tak lama pun, sekejap je. Okay, so kalau kita jawab no, tak adalah kita tak payah share link. Tapi alah dah hilang lah pula link ni. Okay, kalau kita share yes, kita akan share kita punya profile sebab dia nak tengok achievement kita dekat dalam Microsoft Learn tu. Saya tak boleh buka pula akaun ni, apa santah dia dah terblokkan dah ni sebab saya guna akaun yang sama kat sini. Okay, tak apa, kalau ada masa saya akan tunjuk. Tapi cikgu-cikgu buka je Microsoft Learn ni, lepas tu explore. Okay, dekat situ, kenapa saya kata senang? Sebab nak dapatkan dia punya batch tu lebih senang sebab dia hanya ada beberapa quiz sahaja, 2-3 soalan je. Okay, lepas tu kalau macam salah boleh repeat balik. Okay, dan senang lah. Okay, so explore sedikit pun jadilah. Sebab kita konsep dia, kita tak naklah nampak macam kita tak tahu langsung. At least kita ada masa untuk explore benda-benda ni. Okay, so nanti akan ada dekat public profile dia, kita akan share kita punya achievement. Okay, dekat situ pun macam ada badge dengan trofi juga. Alright, okay. So yang ini yang soalan yang dia tadilah berkenaan dengan kita punya Microsoft Educator Center yang ada kena-mengena dengan transkrip kita yang kita kata minimum tu ada beberapa batch tu. So dia tanya kat sini, okay, learning path or training ni berapa banyak. So yang ini boleh jawab. Okay, okay, lepas tu okay, transkrip yang kita dapat dekat Microsoft Educator Community tadi, okay, yang ni kan, okay, yang transkrip kita. Okay, nak tengok transkrip kita, pergi dekat sini and then kita view transkrip kan. Okay, bila kita view transkrip ni nanti lepas kita dah dapat batch make sure kita dah cukup berapa banyak kita nak baru kita download. Okay, sebab nanti kan dia dah download yang mana, lepas tu kalau kita buat lagi dia dah tak masuk kat sini. Okay, so make sure kita completekan, lepas tu baru kita akan downloadkan benda ni. Okay, ni transkrip kita. Okay, so yang ini dia kata download. Okay, ni saya rasa cikgu tak ada masalah. Okay, download, lepas tu dia kata create a URL that you can paste here. Okay, so contohnya OneDrive. So senang kalau macam saya upload dekat OneDrive je. Okay, lepas tu kita publickan benda tu. So bila dia pergi dekat situ dia boleh tengok kita punya transkrip. Okay, boleh? Okay, kalau boleh kita nak masuk pada okay, so itu phase okay, ni kita sebenarnya dah masuk dekat phase 2 lah. Okay, kita dah masuk dekat phase 2. Okay, fasa yang kedua. Alright. Okay, untuk fasa yang kedua ni, dia tanya, okay, how often do you use Microsoft Teams? Okay, kalau macam Kak Farah, dia boleh kata daily sebab dia memang guna. Okay, macam kita lah. Tapi ada cikgu yang dia kadang-kadang je guna. Okay, dia guna Google Meet ke apa. So, mungkin kadang-kadang dia tak guna, dia guna ni. So, ni tak ada masalah. Okay, phase 1, phase 2 ni kita boleh jawab je. Okay, how often do you use Microsoft Form? Okay, yang ini kalau kita tak biasa, maksudnya tak adalah hari-hari kita quiz, letak je lah. Okay, ini depends on you all punya jawapan. OneNote, kalau kita bagi assignment kat budak tu OneNote. So macam benda ni kan semua kita dah biasa guna. Okay, staff notebook. Okay, how often you use OneNote class notebook. How often, ada orang dia memang guna OneNote tu memang untuk dia punya personal tau. Maksudnya dia letak semua file dia dekat situ. Dia upload dia punya income tax ke, expenses ke, semua file-file ada dekat OneNote. Memang dia guna. Okay, how often do you share your teaching learning knowledge? Pandai-pandai lah. Okay, kalau macam selalu share tips tu, tapi tak adalah kita hari-hari tu macam tak logik lah pula kan. Okay, how often do you use Flipgrid with learners? Okay. So Flipgrid ni kan, siapa yang macam tak pernah buka Flipgrid? Nak tanya dulu. Maksudnya macam tak pernah pakai Flipgrid. Sebab ada cikgu yang dia dah pernah pun pakai. Ada tak ke? Kalau semua okey, saya tak naklah pergi kat Flipgrid kan. Maksudnya you all dah terror. Ada tak Flipgrid? Angkat tangan, tak apa. Okay, Kak Farah.
Siapa lagi yang tak biasa dengan flip grid? Maksudnya macam for the first time baru dengar flip grid. Okay, so maksudnya Kak Farah je. Maksudnya siapa lagi? Okay, Kak Fiza. Ada lagi tak? Ustaz Firdaus? Ustaz Firdaus pernah guna flip grid tak? Tak pernah, tak pernah. Okay. Syikin? Pernah buka lah dulu Mi, tapi jarang guna. Alright, okay. So kenal lah kan. Ustaz Zul, Ustaz Zul? Ustaz Zul, Zul Hilmi. Pernah dengar flip grid tak? Pernah buka tapi tak ingat dah macam mana. Dia macam alright, okay. So maksudnya macam boleh tak payahlah, kalau boleh elakkan daripada jawapan never. Maksudnya kalau jarang ke tapi tahu, so guna rarely. Okay, how often do you use Minecraft? Okay, pun rarely juga. Maksudnya kan, itulah macam Dr. Azman kata, kita jangan membohong tapi kita cuba explore dulu. Maksudnya okay, dah pernah buka, tahulah Microsoft Education. Walaupun saya tahu Minecraft ni kita macam tak ramai pun guna kan, sebab macam kadang-kadang kita rasa macam tak ada kaitan dengan subjek kita. Tapi tak apa, just macam letak rally lah kalau kita jarang guna. Okay, kejap lagi saya tunjuk sikit macam mana flip grid ni. Okay, how often you use the following STEM resources tools with learners? Okay, so yang ini memang saya letak rally lah sebab saya jarang guna. Okay, so yang ini make code, yang ni yang kita tengok tadi. Okay, dia kata macam mana kita gunakan STEM resources daripada Microsoft ni. So tak ada masalah. Okay, jawab sahaja. Okay, yang ini. How do you use the following features of PowerPoint? So ini adalah feature-features yang ada di PowerPoint. Okay, kalau kita kadang-kadang kita guna PowerPoint ni hanya untuk present. Okay, kita tak biasa guna, kita tak record lesson, kita tak guna untuk tukar jadi video. Okay, so sebenarnya benda-benda ni semua ada. Okay, so dia tanya kita, okay, berapa often, okay, berapa kerap kegunaan kita. Okay, just tanda. Okay, yang ini pun tak ada masalah. Okay, sebab dekat sini macam soalan dia tak lagi berjurus kepada quiz. Okay, so there is no right or wrong, right? Okay, how often do you and your learners use the features in Microsoft Edge? Okay, dekat sini Microsoft Edge, okay? So kalau dekat Edge ni, okay, ni PowerPoint ni cikgu boleh explore nanti sebab saya nak cerita kejap okay, kejap saya nak cerita pasal Microsoft, saya nak cerita pasal PowerPoint ni macam tak berapa nak sempat. Okay, nanti kita panjang. Okay, saya fokus pada Edge dia dulu. Okay, so apa sebenarnya Microsoft Edge? Kejap nak cari Ustaz Wan sekejap. Okay, sorry. Tak maaf Okay. Apa tadi? Sebenarnya Microsoft Edge browser ni, dia sebenarnya macam selama ni kita macam banyak guna Chrome kan. So sebenarnya dia adalah browser yang sebenarnya dia punya function dia tak lari jauh dan dia punya kelajuan pun lebih kurang Chrome je. Okay, so kadang-kadang kita tak tahu. Okay, ini yang kita nak kena explore. So kalau hari ni saya rasa saya tunjuk sikit lah untuk Microsoft Edge. Okay, so kalau kita window ni Microsoft Edge ni memang ada je. Okay, so sebab bila kita dah tengok macam ni, so sebab kita nak bagi kalau macam saya share semua jawapan and then cikgu tak explore pun tak ni juga kan. So ini adalah Microsoft Edge. Okay, so dekat Microsoft Edge ni ada banyak feature-features yang macam kita tak pernah tahu dan sebenarnya dia best. Okay, percayalah cakap saya, dia best. Okay, kita ada immersive reader, read aloud, extension, translate, ink on PDF, generating QR codes, collection dengan web capture. Okay, so ni semua dekat Microsoft Edge. So dekat Microsoft Edge ni kan, okay, apa yang dia kata what is immersive reader ke apa kan. Okay, contohnya kalau macam immersive reader ni kita kat sini tau. Kat mana lama dah hilang lah pula. Okay, ni collection. Okay, so yang ini adalah, ini favorite. Okay, mana kita punya hilang lah pula. Sekejap
Ni kita nak onkan immersive reader ni dah hilang. Alamak. Okay, immersive reader ni kan dia macam siapa tengah buka ni? Tengah buka Microsoft Edge. Okay, boleh tengok kejap immersive reader ni. Ni ha. Okay, ni. Ni, ini ya. Yang kat atas ni adalah immersive reader. Okay, so immersive reader ni let's say kalau macam kita nak baca berita ni tapi dekat sini macam too many iklan. Okay, so bila kita tekan immersive reader ni, okay, dia akan keluar berita tu je. Okay, so dekat sini, okay, dekat berita ni je kita boleh baca. Okay, so dekat sini kita boleh ni read aloud. Okay. Europe travel may be a problem for Malaysians with AZ jabs. Okay, so and then daripada read aloud ni voice option. Okay, kita boleh pilih. Okay, speed kita boleh cepatkan. Okay, maksudnya kita nak baca laju sikit ke. Okay. Lepas tu kita boleh choose a voice. Okay, dekat sini kita boleh ada banyak bahasa. Okay, yang kita boleh tukar. Okay, itu function immersive reader lah. Jabs. Okay. Copyright provided by Free Malaysia Today. Japan has just... Okay, itu kalau laju lah. Alright, so dekat immersive reader. Okay, lepas tu, okay, dekat sini yang bestnya, kita ada teks. Ini kan kalau cikgu English pun best. Kenapa tahu? Sebab dia ada grammar tools. Bila grammar tools, kita boleh macam bagi dekat budak. Ni boleh gunalah untuk kalau kita nak bagi budak, untuk kita buat hack lesson plan kita nanti. So, kita boleh suruh budak buka satu artikel. Okay, and then yang ini kita boleh check kalau kita nak tukar colour, part of speech. Ni lebih pada bahasa lah. So nanti mana nouns dia akan colour ni, mana verb dia akan colour ni, adjective colour ni. Tu function dia. Dan dia boleh split word into suku kata. Ni. Okay. Okay, lepas tu reading preference ni kan. Okay, yang ini line focus, kita boleh fokuskan line, satu line ataupun beberapa line. Okay, focus on 5 lines ke. Okay, lepas tu yang ini pun best juga, translate. Okay, translate ni katalah kalau kita nak baca ni English, kita nak dalam Malay. So kita boleh tukarkan. Okay, translate entire page. So dia akan tukar dan dia punya ni tak adalah teruk sangat. Maksudnya macam lebih kurang dia tepat jugalah dia punya berita ni. Okay, dia tukar terus pergi bahasa Melayu. Okay, siapa pernah guna benda ni? Ada tak? Ada tak cikgu-cikgu Ustaz Nordin ke Ustaz Ziman ke pernah explore tak Microsoft Edge? Tak pernah lagi. Ni dah kena explore dah ni kan. Macam mana Ustaz Nordin? Ni dah kena explore lah ni kan. Ni dah kira explore lah. So tu saya terangkan. Kiranya macam kita explore bersama. So kalau macam daripada tak tahu, jadi tahu. Macam tu lah. Ni kira explore lah. Maksudnya macam dah tahulah. Maksudnya okay, dekat Edge ni banyak. Okay, inilah dia yang kita nampak tadi. Extension. Extension ni macam kita letak, tahu kan kalau Google Extension kan sama je. Okay, lepas tu kita punya collection, web capture macam kita screen record. Okay, so ini adalah Edge. Sebenarnya dia adalah browser, Microsoft punya browser. Okay, alright. Okay, so kita balik pada kita punya soalan tadi. Ni semua yang, ni kira macam kita dah tahulah benda-benda ni semua. Okay. Alright, so ni ada soalan flip grip sebenarnya. How many flip grip visual trip? Okay, so untuk yang tak pernah kenal dengan flip grip. Flip grip ni sebenarnya adalah satu platform di mana kita boleh explore, boleh ambil respon daripada pelajar dengan menggunakan video. Dan maksudnya macam kita sebenarnya test budak-budak punya communication skill juga. Okay, tapi kita to be creative, kadang-kadang kita fikir macam kita ajar subjek macam yang best ni kalau subjek macam agama, subjek yang syariah ke yang banyak fakta macam tu kan. Lepas tu budak boleh bercerita. Tapi tak semestinya matematik tak boleh. Matematik pun boleh. Saya pun buat untuk sains. Okay. So sebenarnya kat sini dia tanya kan, ada soalan flip grip kan. Okay, kita pergi flip grip sekejap. Okay. Flip grip ni macam dashboard Flip grip ni dia bukannya Microsoft tool tau, tapi dia partner. Okay, dia partner Microsoft. Sebab tu dekat dalam Microsoft Educator Center ni ada flip grip punya course. Walkerlet punya course pun ada. Okay, sebab dia partner. Okay, so yang ini adalah flip grip saya. Okay, flip grip ni macam apa?
kita sign in nanti gunakan akaun, kalau macam saya guna akaun sama semua. Tetapi untuk Flipgrid lebih baik menggunakan akaun gemencih.mrsm.edu. Kenapa? Sebab nanti kita akan suruh pelajar join Flipgrid kita menggunakan gemencih.mrsm.edu juga. Okey, baru dia boleh join. Dia kena email yang sama. Itu features yang baru lah dekat Flipgrid. Okey, so yang ini group yang saya buat lah sebenarnya. Okey, untuk pelajar. Okey, untuk unit pun Saya buka Flipgrid ni dia minta kod lah. Okey, cari educator dashboard. Okey, jangan pergi dekat Flipgrid tu, cari educator dashboard. Okey. Kalau apps. Kalau apps dalam handphone. Dia kalau dekat apps dia terus untuk kita record respon. So kena buka guna browser juga. Kena guna browser. Ni Flipgrid Educator. So cari ni Educator Dashboard. Ni Educator Dashboard ni. Sebab memang dia akan kalau kita install, saya pun install juga. Install Flipgrid dekat phone ni dia macam memudahkan untuk kita record respon. Okay, sebenarnya. Okay, so dekat Flipgrid ni, okay, dekat sini macam banyak features dia. Okay, ni ini kalau macam ni saya buat untuk kelas. Okay, so contoh saya bagi kalau budak sains, budak form 1 ni, dia saya suruh dia hantar video respon dia, which is respon dia untuk buat satu eksperimen pendek. Density je pun, ketumpatan, tengok telur tu naik ke turun ke, dekat lepas tu record. Dan kita akan terkejut dengan student punya respon sebab diorang ya masya-Allah kreatif sangat. Okey, diorang sangat macam wah, tak sangkanya dia boleh buat video macam ni. So duration kita bagi pendek je 1-3 minit. So dalam tu dia akan explain. Dia tak explain pun, dia tunjukkan cara-cara. So macam menariklah Flipgrid ni. Kenapa? Sebab dia boleh, saya tunjuklah satu. Okey, yang ini kiranya dia mengexplainkan konsep sains. Okey, menggunakan Flipgrid. Kalau cikgu nak buat macam maths kita boleh buatkan satu suruh dia explain apa-apalah. Okey, macam kalau subjek-subjek yang perlukan ni. Even macam semalam kan, kita buat aktiviti origami, saya suruh juga budak homeroom saya letak di Flipgrid. Okey, maksudnya dia dah buat origami tu, dia record video dia kat sini. Okay, so benda ni sebenarnya bukan guna untuk pembelajaran je lah. So, sikit je lah. Okay, so macam banyak kegunaan Flipgrid ni sebenarnya. Okay, so dekat sini pun macam kita boleh explore educators yang lain. Okay, alright, so kejap ni my library tak ada apa. Okay, dekat sini adalah, okay, so kalau tengok pada soalan tadi, okay, soalan dia tadi dia tanya how many Flipgrid visual trips have you joined? Okay, sebenarnya Flipgrid visual field trips ni dia banyak buat live event tau. So kalau kita dia tanya macam live event dia, tapi selalunya masa dia tu tak kena dengan kita tau. Masa dia tu buat tengah malam sebab dia ikut masa sana kan. So macam mana cikgu nak cari benda ni tau. Sebab itulah kalau macam dekat Twitter, dia orang selalu update. Okay, Flipgrid ni selalu update kalau dia ada live event. Macam yang paling baru adalah Flipgrid live. Okay, so soalan dia macam ni kalau cikgu-cikgu terlepas. Okay, adakah macam nak tunggulah kan? Tak payah. Okay, sebab just search je dekat YouTube, ada beberapa live event daripada Flipgrid. So tengok je at least satu ke, janganlah kosong, at least satu. Okay, so dekat sini kalau dekat Flipgrid ni dia selalu update lah kalau dia ada live event. Itulah soalan dia sebenarnya. Okay, dekat visual field trip ni. Okay. Okay, clear Okay, how many grid poll connection? Okay, so macam ada yang macam tak biasa dengan Flipgrid. So dia macam
nak tengok Flipgrid tu, Gridpal tu apa? Gridpal tu ada di sini. Okay, so bila cikgu-cikgu dah buat account Flipgrid, kalau dah ada lagi senang, so pergi dekat Gridpals ni, okay, pastikan dia bukan hidden. Okay, dia aktif. Okay, maksudnya educators can connect dengan kita. Okay, so macam mana pula, macam semalam saya ada ikut satu training untuk MIE daripada Cikgu Azrul juga, dia bagi dekat Cikgu Transkrian tau. Okay, Cikgu Azrul tu pun MIE batch yang pergi Paris, Cikgu Merbuk. Saya tanya juga, macam mana nak tahu kita punya connection, sebab apa tahu? Sebab daripada sini, kita boleh cari kita punya Gridpal kita tau. Maksudnya contohnya kita nak apa, kita boleh tengok community kita nak apa. Okay, education ke umum, contoh. Okay, katalah subjek. Okay, subjek kita nak tengok K12 ke, and then kalau ada education, science ke, kita boleh kecilkan scope kita tau. Okay, kalau search. Okay, lepas tu kan, dia akan keluar orang-orang yang, sekejap kita zoom out sekejap. Yang ada. Okay, nampak? Kalau ada plus ni maksudnya kita boleh connect dengan orang dekat situ. Contohnya kalau kat sini, ada kat sini kan. Kita mesti nak cari yang contoh. So, okay, Nur Diana ni. Okay, so macam mana kita nak connectkan dia kat Flipgrid ni? Sekejap dia tak ada email. So ni kalau dia keluar. Okay, sekejap. Macam ni. Plus. Macam mana nak connect dia? Okay, so saya sebab selalunya kalau kita send macam ni, send and invite. Okay, bila ada send and invite ni, bila kita hantar dekat dia, lepas tu nanti dia akan dapat email. Okay, email yang mengatakan kita nak connect dengan dia. Okay, sebenarnya bagi saya rasalah, okay, Gridpal ni kalau kita ada nak buat collaboration dengan cikgu lain, okay, macam nak collaborate dengan dia daripada subjek ke, daripada apa ke. Sebab saya dah try explore benda ni. Sebab bila kita send an invite, dia akan dapat invite kita tau. Invite kita through email. Okay, bila dapat through email, sepatutnya kita kena berbalas email lah dengan dia. Maksudnya itulah connection kita. Macam tu Sebab ni nanti kalau ni, dia akan tanya dekat email tu. Sekejap Okay, dia akan tanya di email ni kan. Contohnya, dapat email tu kata orang nak kat kita, nak apa? Ni want to be your Gridpal. Okay, ni Apsara want to be your Gridpal. So, macam ni dia punya ni. So, kalau kita kata connect. Okay, so kita kena email dengan dia lah. Okay, so nanti jangan cikgu-cikgu tu cari pula, berapa banyak connection. So saya rasa lah yang saya faham konsep connection tu maksudnya berapa ramai kita collaborate dengan cikgu daripada luar. Okay, tapi bila saya tanya Cikgu Azrul semalam, dia kata cukup sekadar kita orang boleh cari kita kat sini. Maksudnya pastikan kita punya ni aktif. Okay, kita punya jangan hidden. Okay, kita punya dekat Gridpal ni nanti kalau hidden tu tekan aktif. Yang penting kita kena update dulu profil kita dekat sini. Okay, itu sahaja. Okay, itu sahaja untuk soalan dia yang soalan dia expired dah. Nak bagi tahu kadang-kadang dia expired cepat tau yang untuk nomination ni. So pastikan bila dah, sebab tu kalau boleh type dulu untuk jawapan yang phase 3 tu, type dulu dekat Word and then baru copy masuk sini. Jangan macam copy sikit-sikit. Lepas tu tak save. So dia akan hilang sebenarnya kalau kita tak save program. Okay. Sekejap yang ini tadi. Okay, ada soalan tak setakat ni? Okay, dah boleh buka yang ni. Okay, ini adalah sarapan. Baru bangun ke? Baru bangun. Tak apalah, aku tak risau, kau power. Okay, so yang ini adalah Microsoft Learn yang saya cakap tadi. Okay, yang ini badges dia. So yang inilah profile yang kita kena copy. So saya baru explore dan saya baru dapat 16 je batch. Okay, so yang ini just macam sekadar untuk documentation yang mengatakan yang kita dah buka benda ni dan kita dah explore dalam Microsoft Learn ni. Okay, so yang ini macam saya katalah lebih senang untuk explore compare dengan Microsoft Education sebab dia punya course tu lebih mudah sebenarnya. Okay. Alright, so kita dah habis yang ini. Okay, so yang ini kan. Okay. Mi. Ya. Apa kau mengah-mengah? Sebab aku gemuk. Lagi gemuk kau. Okay. Through the immersive reader.
Okay, yang ini kan, saya bukan, ni sebab dah tak naklah tunjuk kat sini, nanti orang semua dah tahu jawapan. Okay, so tunjuk kat sini lah. Through the immersive reader and learning tools, student can apa? So yang ini, yang kita tengok tadi lah. Immersive reader yang mana? Yang dekat Microsoft Edge tadi. Student can apa? Okay, ni adalah immersive reader. Okay, adakah student boleh listen to text being read aloud? Okay, choose how content is presented visually, collaborate with other through chat macam tak ada. Okay, translate text into over 60 boleh. Okay, use a built-in dictionary boleh. Okay, capture video of student reading text tak boleh. Okay, so yang boleh, inilah sebenarnya soalan yang sebenarnya kita boleh bincang. Okay, sebenarnya kita boleh bincang benda ni dan saya pun dah bincang dengan MIE yang lain. Okay, dan dah discuss lah sebenarnya. Okay, so sebab tu kita tak boleh macam terus nak jawab. At least kita dah explore. Sebab tadi saya dah tunjuk kan. So kira yang ni, so yang ini yang first boleh. Satu 4, 5. Ni satu translate text. Ni je yang boleh. Okey, dah. Dapat? Dah? Boleh tak semua? Dapat. Terima kasih. Alright. Okey. Dapat. Thank you, Mi. Okay, macam Man nak salam, salam. Ni bukanlah nak share game tau, tapi Don macam paling awal. explain. Diam Don, aku mute kan kau orang. Kau dah lah lambat, lepas tu bising. Tahu tak? Ni kalau budak ni makan kena dah dengan aku ni. Okay, seterusnya accessibility checker. Okay. Dia tanya accessibility checker ni untuk apa? Okay. Kalau kita memang tak biasa guna tau accessibility checker ni. Mana dia ni dekat review. Okay, ni check accessibility. Tapi sekarang saya nak explain dekat cikgu supaya cikgu tahu function check accessibility. Kita tak guna sangat. Kenapa? Sebab student kita tak ada masalah. Dia lebih pada student yang berkeperluan khas. Contohnya kalau budak tak dapat baca kan. So sepatutnya dia kena ada alternate text. Okay, kalau kita check accessibility kita check. Nampak? Ini benda-benda yang tak ada. Maksudnya missing alternative text. Dalam kita punya gambar ni ada alternate gambar kita ni kita tak ada alternate text. Maksudnya kan kalau orang bila tekan gambar kalau untuk orang yang disable kan, bila tekan gambar dia ada explanation untuk gambar tu. Macam tu Okay, so sebenarnya itu adalah kegunaan accessibility check ni. Okay, nampak ini kalau dia check accessibility tu maksudnya adakah slide kita ni ada accessibility tu. So ni error lah. Error maksudnya banyak yang tak ada lah. Maksudnya kalau budak tu dia tak boleh nak membaca, budak tu disable ke apa, dia tak boleh gunalah slide ni. Faham tak? Faham tak cerita ni? Ada soalan tak? Maknanya kalau ada, dia ada boleh tekan keluar suara lah. Kita keluar suara. Keluar suara. Dia macam bila kita tekankan contoh gambar ni, kita alternate kan, kita tulis teks dia apa. Okay, teks ni objek tu kan. So yang ni kan, kalau kita tekan, patutnya kalau macam ada untuk budak yang tak boleh melihat, bila ada kita masukkan teks dia. Okay, maksudnya bila lepas tu dia boleh read aloud benda tu. Oh, okay, gambar ni tunjuk ni. Macam tu. Okay, so kita macam jarang guna sebab kita tak ada masalah tu. Tapi kalau untuk cikgu-cikgu yang sekolah pendidikan khas, benda tu sangat berguna lah untuk dia. Okay, so dia tanya should be used to what? Okay, accessibility checker tu untuk apa? So untuk apa rasa-rasa? Jawab. Jawab Don. Untuk menunjukkan gambar tu berfungsi lah. Okay. Nombor 2. Yelah, betul lah untuk verify your file against a set of rules to identify possible people who have variety of disability. Tak baca pun betul, nampak? Okay, so bagus John. Okay, bagus. Itu adalah pelajar cemerlang. Okay, tapi disiplin kurang. Okay, so attitude kurang sikit lah. Betulkan attitude sikit. Okay. Alright. Okay, next. Okay, kita sekarang dekat fasa 2 Fasa 2. Okay, in a hybrid classroom. Okay, team is used for. Okay, yang ini Kak Farah boleh jawab Kak Farah? Apa jawapannya?
Kak Farah pergi masak ke? Tak. Jawab. Kau jawab sekarang. Aku tahu nombor 1 je. Right. Okay, meeting environment. Okay, apa maksud hybrid classroom sebenarnya? Hybrid tu apa? Kita hybrid. Apa hybrid? Hybrid ni macam boleh pelbagai ni. Betul tak salah? Okay, Fana. Hybrid Hybrid apa? Terapung. Dia gabungkan Teams tu dengan apps lain kan? Okay. Hybrid ni dia gabungkan online dengan offline punya kelas. Yes. Okay, MIE. KJ Max jawab tu. Tu lebih tepat lah maksudnya. Hybrid ni seolah-olah macam kita ada student di maktab. Tapi kita ada student juga di rumah yang tengah kuarantin. Jadi kita menggunakan Microsoft Teams untuk mengajar kita tengah mengajar depan-depan. Tapi kita ada juga budak kita yang tengah on live. Okey, maksudnya dia tengah tengok kita mengajar secara live di Microsoft Teams. Itulah sebenarnya hybrid. Okey, dia dua-dua sekali. Okey, kalau kita sekarang ni kita ajar budak, sebenarnya kita ajar semua dekat luar. Maksudnya tak ada yang student depan-depan kita. So that is not hybrid sebenarnya. Betul tak Fana? Sorry, apa semula? Kalau kita sekarang ajar PDPR kan, maksudnya kita memang online kan, 100% online kan? Ya, betul. Maksudnya bukanlah hybrid kan? Tidak. Okay, so mana Kak Fiza? Senyap je tu, buat apa tu? Tengah kusyuk. Cepat Kak Fiza, apa jawapan dia? Okay, Kak Farah dah cakap nombor 1 lagi. Siapa vacuum dah tu? Kak Farah dah vacuum. Rumahku vacuum. Kak Fiza, biasa jawapan yang panjang tu betul. Yang panjang Okay. Best kita. Nombor 2 betul tak nombor 2? Macam betul ni. Management platform betul. Okay, betul Ustaz. Okay, nombor 3? Dah, sini pula Dam. Nombor 3 orang lain. 3 betul tak? Nombor 3 betul. Okay, nombor 4? Betul. Nombor 4 betul. Okay, nombor 5? Semua di atas. Yes, okay. So the answer is correct. Betul. Semua tandakan semua jawapan. Biasa kalau pilihan jawapan ni semua betul. Itu je syarat dia. Atau kalau pilihan banyak, yang panjang tu betul. Itu je. Jangan buat gila lah Don. Okay, so betul lah semua Okay, so yang ni nanti tak apa, session nanti kita record, nanti saya upload. So nanti boleh tengok balik lah kalau tak tahu dengan jawapan. Okay, next. Okay, formative. Formative. Kita ada berapa banyak assessment? Kita ada formative dengan? Summative. Okay, so rasa-rasa kalau formative ni kita buat masa bila? At the end of the lesson. Right, okay. So sebenarnya jawapannya, yang ini saya rasa jawapannya at the end of the lesson. Tapi yang ni saya tak sure. Okay, tapi rasanya yalah kot. Okay, formative ni kita buat at the end. Okay, right. So yang ni, when you create a quiz or poll in Microsoft Forms, okay, what question type do you have available? So yang ini nak tak nak, kita kenalah buka. Okay, kita buka dan tengoklah. Okay, check lah sendiri dekat forms tu. Mana forms, okay. Cikgu-cikgu pun dah biasa dengan form. So tak ada masalah. Boleh check sendiri kalau dekat forms ada pilihan apa. Okay, so ada pilihan apa, new quiz. Kita tengok Okay, so add new. Okay. Kita ada apa? Choice. Rating. Ni ada lagi kat ranking, sini. Likert. Alright, so maksudnya kita ada apa? Kita ada semua. Yes, semua. Okay. Tandakan semua. Choice, ranking, text, rating dan Likert skill. Cakap Okay, lah. Kalau tu semua ada, tanda semua. Tidak, Don, tidak. Hidup ini bukan syurga. Ini dunia yang nyata. Tak semestinya semua betul. Okay, when using OneNote, student can create their own practice math assessment with form that will show them if they got the correct answer. Yes or no? True or false? Maths, cikgu maths.
Sekejap, tengah fikir. Tak payah fikir, mestilah true. Tak ada false True, ke? true. Okay, betul. Jawapannya true. Aku confident je macam aku yang skema. Betul-betul. True. InsyaAllah. Alright, okay. So next, what type of teams are available with Microsoft Teams? Okay, so check all that apply. Okay, so kita buka Teams. Okay, kita tengok Teams and then kita join or create Teams. Okay, create team. Okay, kita ada class, kita ada PLC, kita ada staff, kita ada others. Okay, so sebenarnya Semua boleh. semua kecuali sports. Okay, sport tak ada. Okay, others tu adalah anyone. So 1, 2, 3 dan 4. Okay, faham? Okay, ada soalan Dah setakat ni? siap. Siap. Alright, okay. The Dah last siap one. tanya jawapan. Rekod Okay, kan, the rekod last- kan. Nampak? Aku dah tolong sampai sini. Kau kalau tak hantar memang menyakitkan hati lah. Cerita dia. Okay. So next is create breakout rooms. Okay. So breakout rooms ni macam mana sebenarnya? Okay, breakout rooms ni sebenarnya nak cerita dia sebenarnya dia macam discussion tapi online. Maksudnya group discussion tapi online. Okay, so macam mana kita nak masuk bilik je, senang cerita kan. Okay, so macam mana kita nak buat kat mana Fana hari tu kita buat? Buat kat sini lah. Buat kat team meeting ni. Okay, Kau pergi dekat so 3 dot tu. okay, so kat 3 dot ni semua orang tengok kat sini. Okay, mula-mula sekali Bukan dia kena Tapi kan dia start daripada kalender kan? okay, so mula-mula sekali dia suruh susun kan. Okay, mestilah kita bermula dengan launch dulu Microsoft Teams kan. Okay, itu nombor 1. Okay, lepas tu kita akan Select calendar. select calendar nombor Join the 2. meeting lah. Join the meeting kan. Ajak belum? Tak. Okay. Set meeting dulu. Set dulu, select calendar, new meeting. Okay. Lepas tu 3, choose a channel to meet. Okay. Dapat tak? Dapat. Okay. Lepas tu baru kita join meeting. Okay. Alright. Lepas kita dah join meeting. Okay. Kita dah join meeting. So kita berada dalam meeting kan. Okay. Lepas tu kita Select create room. okay, sini breakout room. Okay, create breakout rooms kan. Okay, lepas tu kita akan select the number of room. Okay, berapa banyak? Contohnya kita nak How pecahkan many rooms? 30 orang budak. Kita nak pecahkan dia jadi 5 kumpulan. Contohnya kita nak jadikan dia 5 kumpulan. So nanti kita nak dia assign macam mana? Maksudnya kita yang bahagikan budak, dia akan bagi je 5, 5, 5 ataupun kita nak manually. Okay, setiap group tu kita nak ada orang ni, orang tertentu, group kedua orang tertentu. Itu kita pilih. Lepas tu baru kita create rooms, alright? Dan bestnya bila kita create rooms ni kan, kita boleh masuk bilik mana-mana dan kita tengok budak tengah buat apa. Ini kita boleh guna untuk 21st century learning nanti kan. Kita boleh tengok dia yang apply kat sini collaboration budak-budak dalam tu. Discussion dia akan discuss dan kita lepas tu katalah kita dah set masa. Bila kita nak panggil dia balik, automatically bilik tu akan tertutup. Okay, dan dia akan terus balik pada meeting besar. Okay, dia akan terus, okay, masa dah habis. Okay, so macam kita katakan budak dalam kelas. Okay, so balik tempat masing-masing. So kita tekan je, room tu semua akan close. So best lah sebenarnya breakout room ni. Ada cikgu yang biasa guna. Tapi to be honest, saya pun jarang guna sebab saya punya aim sebenarnya nak menghabiskan syllabus. Okay, jadi jarang nak guna breakout room ni. Okay, so kalau kita ada aktiviti dengan budak, seronok sebenarnya. Tapi kadang-kadang kan, dalam tu kalau kita pergi tengok, budak macam krik-krik je. Dia tak bincang pun. So kita pergi tengok lah. Maksudnya macam tak ada orang cakap, senyap je. So boleh kita boleh masuk setiap room tu. Right? Okay, so first kali tadi adalah nombor 1, launch the Microsoft Teams. Nombor 2, select calendar. Nombor 3, choose a channel. Tunjuk je lah kat sini yang dah jawab. Okay, launch Microsoft Teams. Di kawan-kawan macam nak ni lah, apa, integrity. Memanglah aku integrity, aku dah explain kan. Select calendar, choose a channel,
join meeting and then kita select breakout room. Okay, lepas tu kita pilih kan tadi how many rooms and then kita choose automatically and then the last one baru create rooms. Okay, boleh check jawapan student semua betul ke tak betul? Okay, dah. Betul. Alright, okay. Dah ada jawapan. So nampak tak? So sebenarnya itu adalah phase 1 dan phase 2 sebenarnya. Okay. So dah settle phase 1 dengan phase 2. Okay, kita tengok pula dekat bahagian ni. Phase 3. Okay. Phase 3 ni lah sebenarnya dia long answer question which is cikgu perlu mengarang, okey, tapi jangan risau, okey, nak mengarang dia boleh karang dalam bahasa Melayu, right? Okey, so macam saya rasa bila suruh karang dalam bahasa Melayu tu benda tu sangat advantage untuk kita tunjukkan lesson kita. Sebab saya faham bila kita mengajar subjek yang macam English tak ada masalah lah. Contoh subjek syariah ke, agama ke, seni ke, susah bila kita nak explain in English sebenarnya. Okay, so tak apa. Boleh forms. Macam mana? Ada soalan ke? Tak ada. Tak ada, okay. So boleh, okay, yang ini, okay, soalan dia ada 6 tak silap. Okay, dan ini dia kata karakter. Karakter tu sebenarnya huruf lah kan? Betul tak? Kan? Betul tak? Huruf kan? Maksudnya bukanlah dia kata 500 patah perkataan. Okay, kalau 500 patah perkataan tu banyak lah. Okay, so sekarang ni hanya minimum 500 karakter dan maksimum 2000 karakter. Okay, so katalah jawapan kita, were you an MIE expert in 2020 and 2021? Okay, kalau kita jawab yes, kalau kita MIE lah sebelum ni. Kalau tak ada masalah, jawab je no. Okay, bila no, okay, kita takkan explain, describe how you contribute to the MIE expert to support ada MIE. Tak. Okay, kita akan explain, describe how you contribute dalam growth of you punya clique. Okay, dalam you punya ni maksudnya kita boleh cakap yang kita buat macam Cikgu Ustaz Aziman ada kan buat sharing kan macam mana guna Sway semua dengan MRSM Pontian, betul? Boleh share yang itu. So itu semua benda yang maksudnya ataupun kita boleh kata kita share konten kita di YouTube, okay, ataupun kita boleh cakap dalam unit, tak kisah. Okay, so karanglah. Dia sebenarnya macam jawab in Malay pun tak ada masalah. Sebab apa? Sebab yang akan check ni is local team. Okay, bukannya daripada overseas. Okay, so Microsoft educator daripada team Malaysia yang akan check. So saya rasa benda ni advantage lah. Sebab tahun lepas memang wajib English. Okay, wajib English sebab dia dinilai tu Sway tu semua tu kena English. Alright, and then ada masalah tak yang ni? Tak ada Untuk yang macam Ustaz Aziman share Sway kan macam YouTube tu dia bukan daripada Microsoft kan? Tak, sekarang ni dia just macam nak suruh kata kita dalam teknologi. Okay, tapi kalau macam Ustaz Aziman hari tu buat Sway kan? Sway tu is one of Microsoft tools juga. Tapi kalau kita kata kita sharing apa-apa kegunaan teknologi, okay, dengan kita punya klik ataupun cikgu-cikgu yang lain maktab ke apa sahajalah, ataupun yang paling kecilnya dalam unit je. Maksudnya kita cakap kita macam buat satu perubahan dalam unit. Just macam benda tu sekecil-kecil benda pun kita boleh cerita kat sini. Okay, so any contribution kita. Contohnya kita sebab dia kata macam growth of your clique kan. So maksudnya antara kita dengan rakan sekerja kita lah. Okay. Kat Facebook pun boleh kan? Boleh, anything. Maksudnya kita pernah share knowledge kegunaan class notebook. Macam mana kita guna class notebook? So pun boleh juga apa sahaja. Maksudnya kita share. Kalau share orang punya pun boleh kan? Boleh, maksudnya kita share, kita pernah share ilmu dengan orang. Okay? Alright, okay, next question number 2. Describe how you leverage Microsoft tools to increase accessibility for all learners in your classroom. What tools do you use and how do they support different learning needs? Alright, so yang ini sebenarnya lebih pada lesson yang kita dah buat lah. Okay, to be honest saya cakap saya pun sebenarnya macam tak buat lagi lesson. Okay, so lesson ni saya akan tunjuk satu contoh lesson yang saya jumpa. Okay, bukan saya jumpa lah, which is daripada MIE juga.
Okay, so sebenarnya kan Microsoft Tools ni banyak sebenarnya. Okay, kalau kita search Microsoft Tools ni, Word, PowerPoint, apa lagi, Excel, Publisher, semua pun tools. Dan juga benda yang berada dalam Office 365, okay, yang ni ni Office 365. Okay, ni semua ni adalah Microsoft Tools. Okay, so senang cerita dia kata macam mana bila kita guna benda ni. Bila kita guna tools Microsoft ni, tak payah pilih banyak-banyak, pilih satu pun cukup. Okay, contohnya katalah, ni contoh je tau. Katalah kita menilai budak melalui pemahaman dia menggunakan Microsoft Forms. So daripada situ kita tahu budak ni lemah kat mana, itulah maksudnya. Maksudnya kalau kita tak guna tools tu, kita tak tahu budak tu macam mana. Itu soalan dia. Okay, describe how you leverage Microsoft Tools to increase accessibility for all learners in your classroom. Learners tu adalah student kita lah. Okay, what tools do you use and how do they support different learning needs? Okay, so ada orang yang dia akan guna immersive readers. Kalau English, boleh lah. Maksudnya dia tengok budak dia tu sebenarnya lemah kat mana. Okay, ataupun saya gunakan apa lagi yang boleh Sway, okay, ataupun tengok sekejap. Ni OneNote. Okay, kita boleh je pilih je mana-mana satu je. So macam tak payah fokus banyak-banyak apa. Siapa dah try Kaizala? Kaizala ni sebenarnya menarik juga, cuma sebenarnya tak sempat nak explore. Kaizala ni dia macam satu macam WhatsApp je, macam Telegram. Tapi dia lebih, orang kata dia punya data lagi sikit lah guna. Cuma tak pernah nak explore. Tapi tak payahlah nak ambil kalau tak biasa. Guna yang mana-mana yang kita dah biasa guna. Okay. Amy nak tanya dekat sikit. number 3 inilah yang sebenarnya kita kena create lesson plan. Apa dia Ustaz? Amy nak tanya sikit. Yang tadi kan yang soalan pertama tu kan dia tanya kat situ yang MIE Expert 2020 dan 2021 kan. Kalau kita kita macam saya tak lah kan. Jadi dia tak akan keluar satu itulah yang apa perlu jawab yang kita share ilmu tu tak ada. Kena jawab juga. Saya dah tanya dah benda ni. Kena. Sebab tu saya kata. Mi memang tak lah Mi, sebab kalau kau cuba klik no, di kotak tu tak keluar. Kotak nombor so tak payahlah. So dah kuranglah satu soalan. Keluar kotak. So kalau yes je, dia dekat sini kotak dia dekat soalan dekat soalan tu kan. Kalau kau klik no dia tak keluar. Nampak? Kau cuba kau klik yes. Yes. Oh, okey. So kalau no, okeylah. So tak payahlah. Baguslah sebenarnya kan. Cukup kuranglah satu soalan. Sebab tak try tak try nak klik no tu. Sebab dia macam semalam Cikgu Azrul tu kata kalau kita bukan MIE, kita jawab kita contribute dekat klik kita. So bolehlah, tak payahlah. So kalau no, tak ada. Okay. Man, jawapan yang panjang tu yang betul Man. Okay, number 2 yang tadi. Okay, number 3 ni lah yang kita kena create lesson kita menggunakan tools di 21st century learning ni. Okay, so dekat sini kan, ni nanti kalau ni rasanya ada dah, saya dah bagi link kan. Yang inilah yang yang ada boleh cikgu boleh tengok courses, bukan courses, yang rubrik yang ada dalam 21st century learning design. Okay, macam yang siapa yang ikut Dr. Azmah cakap hari tu, dia kata kita tak perlu masukkan semua. Okay, tak perlu ada semua kan dalam 21st CLD ni. Kita ada collaboration, skill communication, knowledge construction. So at least satu pun dah cukup. Tapi sebenarnya kalau kita study betul-betul dalam collaboration ni, dia ada beberapa stage dia. Okay, maksudnya adakah kita punya student mencapai stage yang keberapa? Okay, kalau setakat dia buat kerja dalam group, itu sebenarnya tak mencapai collaboration. Maksudnya dia baru level berapa. So kalau dia nampak ni, kalau level tu student do work together but they do not have share responsibility, itu baru level 2. So sebenarnya tak payah banyak-banyak, kita fokus satu pun cukup. Okay, so kita nak tengok sampai mana budak capai. Katalah budak tu collaboration dia stage yang paling tinggi adalah dia share responsibility, dia buat decision bersama-sama,
dan dia work interdependent, baru sampai level yang kelima. Itulah yang kita nak masukkan dalam hack lesson plan kita. Okey, fokus pada satu ataupun dua CLD punya rubrik. Okey, so boleh pilih mana-mana. Okey, paling senang ICT pun senang juga sebab budak buat macam menggunakan ICT. Semua tu ada dia punya rubrik dia. Nanti cikgu-cikgu buka ni, saya ada bagi kat dalam link tu. Okay, macam ni. Kalau setakat dia guna ICT, mengadap je, that is not level 5. Level 5 ni maksudnya dia guna ICT tu untuk support knowledge construction. So, ini sebenarnya dinilai. Okay, so dalam lesson, masukkan benda ni. Okay, so ini adalah contoh lesson plan daripada cikgu sekolah rendah. Okay, cikgu sekolah rendah ni, okay, ni adalah lesson plan dia, which is hack lesson plan yang dihantar untuk tahun ini. Okay, so dia mengajar ICT. Okay. Lepas tu dia menggunakan bahasa France ni, okay? Tapi dia punya fokus, dia punya 21st CLD dia adalah ni, collaboration. Okay, so collaboration dia guna, okay? Sebab dia menggunakan Minecraft untuk mengajar. Okay, at the end of the lesson. So ini yang kena ada. Nanti kan lesson cikgu-cikgu buat macam ni. Okay, objektif dia apa? Lepas tu dia gunakan apa dia punya 21st century learning design. Okay, yang ini kan cikgu-cikgu boleh buat dekat dalam Sway juga. So kalau macam Ustaz dah biasa Sway, boleh buat dalam Sway. Nanti share je link. Sebab dekat soalan tu ada kat bawah tu kena share link kan. So share je link. Ataupun kita boleh buat guna PowerPoint and then kita PDF kan. And then kita upload kat OneDrive macam kita upload dekat upload kita punya transcript. So apa sahaja kita boleh guna. Okay. Untuk kita upload kita punya lesson plan ni nanti. Right? So tools apa? So pastikan ada Microsoft Tools yang kita gunakan. Okay, macam kita guna Teams. Of course lah kita guna Teams sekarang ni kan. So lagi satu, contohnya kita guna Forms ke, kita guna PowerPoint ke, kita guna Sway ke. Okay, so boleh. Okay, so yang ini dia nak fokus kat sini lah. Okay, lepas tu ni prosedur dia. So macam slide dia tak banyak pun, 15 je. Okay, berapa minit ni, berapa minit aktiviti. Okay, ini nanti saya sharekan dekat dalam group lah untuk cikgu-cikgu tengok. Okay, ini introduction dia dengan ni lah pengajaran dia. And then activity, dia punya step. Maksudnya apa cikgu buat, apa budak buat, apa arahan cikgu. Okay, dan rumah aku pula lah yang dengar bunyi vacuum. Okay. Alright, lepas tu macam cikgu ni sebab dia punya 21st century learning dia buat collaboration. Jadi bila collaboration dia menggunakan breakout rooms. Okay, so sebab dalam breakout room tu yang budak akan discuss. Okay, so ni adalah evidence dia lah. Okay, ni contoh dia. Okay, dah habis tu je. Okay, so dekat sinilah yang menjawab soalan ini. Okay. Dan link tu di sini. Okay, nombor 4. Okay. Alright, any question so far? Tak ada? Semua okay? Yang nak letak kat gambar-gambar tu kat mana? Tak ada tak payah kita letak dekat dalam satu tempat lah. Maksudnya kita punya lesson plan tu. Lesson plan kita. Okay. So kalau semua ni kena. Kenapa Kak Fiza? Semua ni kena settle sebelum 8 hari bulan tu lah sepatutnya 8. Sebenarnya tarikh tutup dia 15 Julai. Okey. Tapi kalau kita siapkan awal, kalau macam kita tak lepas phase 1, phase 2, dia akan bagi tahu kita suruh betulkan. So kita ada peluang masa tu. Tapi sebenarnya due date dia adalah 15 Julai. Due date last. Sekiranya kita siap awal. So kita ada lagi 2 minggu lebih kurang. Okay, sempat lagi. Maksudnya spendkan 1 hari untuk lesson tu. Okay, tapi kita ada kelas lagi seminggu ni, kita boleh buat dengan budak kita. Okay, kita boleh buat dengan budak kita. Sebab kalau boleh, dia lebih pada nak lesson yang baru lah. Sebabnya sebelum ni, untuk jadi MIE, dia tak payah renew. Start daripada 2 tahun lepas tak silap dia kena renew. Sebab dia nakkan MIE yang sentiasa ada progress lah. Macam tu. Okay, ada soalan lagi? Tak ada? Okay, ni
Okay, yang ini kat sini kita boleh letak kita punya lesson plan ni bila ada URL ni. Okay. Sway ke ataupun kita buat tunjukkan hasil kerja budak ke. Semuanya di sini URL ni number 4. Okay, number 5. Describe what's the artifact, the results to the learning to which you sharing, how it demonstrate the desired learning objective and how Microsoft tool a critical part of the learning. Okay, so soalan ni sebenarnya dia tanya macam mana kita punya lesson tu berkesan pada budak. Okay, dia kata describe what the artifact. Maksudnya apa, contohnya kalau kita bagi budak punya last result adalah poster. So macam mana poster tu boleh efekkan memberi kesan pada kita punya lesson kita. Okay, so how Microsoft tools were a critical part of the learning. Contohnya kalau macam kita menggunakan Microsoft Publisher untuk buat poster, so dekat situ Microsoft tools akan membantu pelajar tu, okay, untuk menyiapkan poster, digital poster dia ataupun digital pamphlet dia. Okay, itu maksudnya ini kan karang dalam BM saya rasa ada masalah. Tapi bila kita nak menggoreng dalam English tu susah sikit. Okay, agak susah. Jadi, kalau kita kutuk dia boleh tak, Mi? Ikut kau lah nak jawab apa, Don. Okay. Alright, nice. Okay. Share to example copy paste, Don. Copy paste. Share to example of how you supported both of your own learning and the learning and growth of your clique. Describe the activities that you completed and let how it result in better teaching. Okay, yang ini lebih sebenarnya soalan dia lebih kurang sama macam yang first tu. Okay, dia tanya contoh. Siapa yang kita buat, contohnya kita bagi talk ke, kita sharing session, kita buat video tutorial untuk kita punya klik ke, tu je lah. Okay, so yang ini pandai-pandai lah, cikgu-cikgu ni pandai goreng sebenarnya. Okay, so yang ini dekat sini, ni saya dah share link tadi, ada ke? Tak ada. Okay, yang ini rasanya dah share juga kan Fana? Tak ada, tak apalah. Nanti saya share kan. Kau share je semua, Mi. Nanti aku share. Alright, so itu je lah sebenarnya. Okay, so kan untuk lesson plan ni, sebenarnya hari ni sebenarnya saya nak panggil Puan Wan Juliana tu daripada BPM sebab dia adalah MIE Fellow. Dia adalah MIE Fellow. Fellow ni pangkat dia lagi tinggi lah daripada MIE Expert. Okay. Puan Juli ke, Mi? Kak Julie. MIE Fellow ni dalam Malaysia ni ada 3. Which is Wan Juliana ni adalah first, and then yang kedua adalah cikgu kita juga, Cikgu Mara juga, Cikgu Alif, dan yang ketiga barulah cikgu dari KPM. Okay, so sebenarnya fellow ni dia training tau. Okay, dia boleh training MIE. So kalau dalam Mara kita sangat beruntung sebabnya Puan Wan Juliana ni akan jaga. So dia akan encourage kita pergi sebab dia berada di BPM. Okay, bahagian teknologi juga. Jadi kalaulah cikgu-cikgu, tapi hari pagi ni dia tak available. Okay, dan dia sangat master bab 21st CLD jugalah. Jadinya kalaulah cikgu-cikgu dah siap lesson and nak minta tolong recheckkan ataupun nak minta tolong komen ke apa, saya boleh bagikan dekat dia. Okay, maksudnya biar dia tengok, okay, dia komen. Macam tu . So untuk ni lah, untuk kita punya kalau kita nak tengok okey ke tak okey. Sebab kalau macam saya tak pernah check juga sebab saya pun bukannya expert. Tapi kalau dia boleh tengokkan dan dia boleh bagi idea juga. Alright, so kalau siapa yang nak je lah. Okay, siapa yang nak minta tolong check kan, tak ada masalah. Okay, so we don't have to be terlalu complicated pun. Okay, just do the simple lesson tapi menepati apa yang dia nak, cukup lah. Dan sebenarnya kalau kita jawab semua soalan dia dan kita ikut apa yang dia nak, kita lepas phase 1, phase 2 yang kita dah discuss tadi. So sebenarnya lebih mudah untuk jadi MIE. Kenapa sayang? Duduk sini sejuk ke kau? Okay, kita sekarang berapa? 11 sikit, kita lebih awal sikit. Okay, rasanya saya dah habis sampai mana yang saya nak cover. Okay, adakah ia membantu cikgu-cikgu? Membantu. Man, nanti kau buat aku copy mana? Membantu Mi. Okay, membantu nampak clear So macam saya minta maaf sebab saya pun memang tak sempat nak sediakan saya punya lesson sendiri pun. Kan kita pun ada banyak benda nak kena settle, tapi saya harapnya untuk orang yang hadir pada hari ini punya training boleh hantar nomination sebab rasanya tinggal yang untuk sekarang ni task you all adalah untuk MEC dan juga untuk karang ni Okay, so sekarang Mi, boleh tak tekankan balik nombor 5 tu Mi?
Nombor 5. Nombor 5 sekejap. Sorry Mia, sorry. Tak apa. Nombor 5. Asal aku punya tak gerak. 5 page 3 tu. Okay, nombor 5. Describe what the artifact, the result of student learning. Is to which you share link. Maksudnya, is to which you share a link ni, yang ni tau, yang atas ni. Okay, link yang ni, yang kita share ni. How it demonstrated the desired learning objective. Maksudnya, macam mana kita boleh kata yang lesson kita ni mencapai tak objektif kita. So, kalau macam ni, dia akan tengok pada balik objektif kita. Objektif pengajaran kita. Okay, so objektif kita, kalau dalam ni dia kata nak biar student apa? Ni. This is the objective. Adakah student tu dia faham, okay, dia punya ni digital citizen, okay. Adakah dia respect ada feelings and creation, okay. Adakah dia respect copyright, adakah dia maintain a clean digital footprint, okay. So adakah kita punya lesson ni mencapai objektif kita, okay. Adakah Microsoft Tools ni membantu kita untuk mencapai objektif dalam pengajaran kita. Macam tu Okay, faham Okay, so untuk you all, Kak Farah, Kak Fiza, Syiki yang tak pernah buka, tak pernah dapat point, okay, TPKN lagi dah balik dah. TPKN dah balik pula, aku nak suruh dia jadi certified ni. So ini redeem code yang you all boleh masukkan. Okay, so yang ni copy kan, okay, masuk dekat mana Teams, okay, dekat chat ni. Okay, so yang ni besarnya. Jadi besar pula. Allah. Tak apalah, copy je lah. Apa saja jadi besar macam ni. Sekejap. Tak boleh kecilkan dia ke? Tak apalah, jadi kita boleh copy. Aku serabut pula tengok jadi. Ni lah jadi kecil macam ni pula. Dah. Kecil terus. Tak ada dah. Okay, copy je kod ni. Okay, pada Microsoft Educator Center nanti. Okay, dekat mana? Ctrl C. Saya tunjukkan kejap. Okay. Asal dia dapat keluar aku punya kod ni. Okay, so yang ini pergi dekat ni Microsoft ni. Okay, dekat sini redeem achievement code. Okay, so kalau kita pergi sini redeem code. Okay, masukkan kod tadi, lepas tu kita redeem. Okay, so bila kita redeem, kita akan dapatlah 2 hours courses tu. Sekejap ni lah, congrats, you completed the following training, Teacher Academy. Okay, so yang ini nanti badge tu akan, nampak ni, you also earn the following badges. So dapat badge ni, nampak? Okay, so kalau badge ni tak keluar, okay, siapa yang tak pernah buka Microsoft Educator Center, ini kod ni jangan lupa copy. Okay, so nanti kalau tak keluar, log out, log in balik, nanti kan badge tu nak tengok kat mana, dekat profile nanti akan ada badge tu. Okay, so boleh ni lah, yang ni badge ni akan ada. Kalau kita dah lengkap badge, boleh redeem juga kan? Kalau redeem, dia takkan dapat badge yang sama 2 kali Ustaz. Sebab tu saya kata untuk yang tak pernah ni, kalau macam Don kan dia dah banyak. So tapi kalau dia tak ada lagi badge yang ni, so boleh lah. So tengok kita punya badge. Okay, so untuk yang ni nanti dia dah terus pergi, kita dapat rasanya certified MIE tu kita dah terus dapat tak silap. Okay, sebab kita dah complete kan. Badge ni boleh tukar duit ke Mi? Tunggulah Don, tunggu suatu masa nanti adalah tu. Agak-agak time masa tu duit dah tak laku, badge ni laku aku rasa. Kalau banyak-banyak macam ni tak ada duit pun apa ambil badge ni. Dah lah, diamlah kau ni. Dah kau buat kerja kau. Alright. Okay, so ada soalan lagi tak? Ada lagi tak setakat ni? Jadi kita boleh mulalah. Okay, siapa yang tak start lagi boleh mula. Dan macam ni lah, kalau ada lesson nak tunjuk ke apa, boleh je contact. Okay, and then rasanya jawapan skema tu pun kita dah discuss, dah settle. So ni lah, submit before 8 July and you don't make it through phase 1-2, you will have a chance to redo your nomination and resubmit by July 15. Tu je cerita dia.
Okay, so harapnya cikgu-cikgu nampaklah macam mana perjalanan MIE untuk menjadi MIE expert untuk tahun 2021-2022. Okay, so sebenarnya kita seronok sebenarnya jadi MIE expert ni. Maksudnya macam selain daripada dapat barang-barang free daripada Microsoft, dan barang-barang dia pun macam best-best juga. Okay, tapi benda lain tu macam kita akan ada support group. Okay, dan masa tu kita akan tengok sebenarnya kan di kalangan Cikgu Mara ni kurang sangat. Okay, MIE nak compare dengan Cikgu KPM. Okay, mungkin sebab kita pun memang sikit. Mara punya sekolah pun tak banyak. Cuma itulah kadang-kadang pendedahan. Okay, jadi kalau ada cikgu-cikgu yang daripada maktab dan yang berminat, kalau cikgu-cikgu nak explain pun boleh juga, tak ada masalah. Okay, kita sama-sama banyakkan Mara punya MIE. Okay, ada apa lagi tak? Malu Ami nak jadi MIE. Alah Don, boleh Don. Kau punya lesson mesti lagi gempak punya Don. Saya malu. Sebenarnya kan dia lebih pada penilaian pada phase 3 ni lah. Okay, dan saya batches pun tak ada. LHC, kau nak suruh aku tunjuk kau punya ke? Tak payah. Okay. So badges tu itu semua dekat fasa 1, fasa 2. Okay, cukup minimum, dapat minimum pun jadilah. Tapi kau dah lebih. Banyak buat apa? So yang kita fokus pada lesson kita yang ketiga. Alright, so kalau tak ada soalan lagi, rasanya itu sahaja perkongsian saya pada hari ini. Kalau ada apa-apa ni boleh PM, kita saling-saling. Dan